Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera sahabat-sahabat semua. Saya Yus dari NY Aqua Farm. Ini adalah video saya yang pertama. Saya juga bertujuan sharekan video ni, sharekan pengalaman saya, pengalaman menternakkan tilapia. Saya sebenarnya baru saja menceburkan diri dalam bidang ternakan ikan tilapia ni. So saya berminat menternak ikan tilapia ni dalam polytank sebab saya dalam proses belajar lagi, baru 3 bulan dalam proses belajar, dan juga saya membuat kajian tentang ikan tilapia ni, daripada segi makanan, habitat dia, kualiti air dia, macam mana nak jaga, macam mana kita nak buat filter dia, dan berbagai-bagai lagi lah. So saya akan kongsikan setakat mana yang saya dah buat ni selama 3 bulan ni. Saya akan kongsikan dengan sahabat-sahabat semua. Pengalaman saya selama 3 bulan ni, pengalaman yang agak sedih sikit, agak macam dugaan lah, cabaran. Kali pertama saya beli benih 200 ekor dan saya masukkan dalam polytank. Tapi masa tu saya baru nak belajar kan. Ada satu hari tu saya niat nak tukar air, ataupun tambah air lah dalam 50% daripada kandungan air dalam polytank ni. Lepas tu saya buka air, saya lupa tutup air. Malam tu saya buka air, malam tu juga saya lupa nak tutup air. Sampai keesokan pagi, saya tengok ikan saya semua dah mati berjemaah dekat bawah polytank, sebab air dah tinggi, air dah naik, dah penuh, dah melempah. So ikan semua terjun ke bawah. Daripada 200 ekor, hanya 80 ekor saja yang dapat diselamatkan hinggalah sekarang ni. Tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok mana saya set up. Sahabat-sahabat, inilah rupa dia, saya punya kolam polytank ikan tilapia. Untuk membuat satu sistem ternakan tilapia menggunakan polytank macam ni, apa yang sahabat-sahabat perlukan adalah pertama sekali polytank lah. Polytank yang saya gunakan adalah polytank N200. N200 berkapasiti 250 gallon. Dan untuk polytank yang kedua ni, saya gunakan polytank N70 yang berkapasiti 100 gallon. Dalam polytank ni ada lebih kurang 50 ekor. Dan yang polytank kedua ni lebih kurang dalam 25 ekor. Saya dah asingkan antara yang besar-besar dengan yang kecil, sebab saya tak nak ikan kecil ni terganggu dia punya pemakanan dia. Biasanya kalau kita campur ikan yang besar dengan yang kecil sekali, yang kecil tu biasanya kalah, dia akan kalah makan. So melambatkan dia punya proses pembesaran dia lah. Seterusnya apa yang sahabat-sahabat perlu ada adalah ni tong filter. Tong filter saya gunakan tong sampah. Ada 2 tong, satu di bawah dan satu di atas ini. Untuk tong filter yang pertama, ni saya isi batu sungai. Batu sungai. Ini dia batu sungai yang saya ambil di sungai air terjun lah, di berhampiran dengan kampung saya.
Okey, batu sungai. Kemudian water pump yang saya gunakan adalah water pump Sobo 40 watt. Harap-harap nampaklah dalam air tu. Okey, water pump ni saya masih gunakan elektrik lah. Okey, ini saya punya sistem solar, pun masih belajar lagi, masih dalam kajian. Dia masih belum boleh support untuk water pump, sebab water pump watt dia 40 watt, dan ni hanyalah sekadar kajian, masih dalam kajian lagi. Kalau setakat untuk cas handphone ataupun peralatan elektronik yang kecil-kecil boleh lah. Okey, kita terus pada kita punya polytank ternak ikan tadi. 2 tong filter. Okey, untuk tong filter pertama batu sungai. Untuk tong filter yang kedua, saya letakkan span. Saya letakkan span. Okey, untuk tong filter yang kedua ni saya buat 2 layer. Okey, layer yang pertama di atas adalah span, dan layer yang di bawah, layer kedua adalah batu sungai. Seperti mana yang dekat tong filter yang pertama tadi lah. Okey, seterusnya adalah saya gunakan baldi cat untuk kita punya filter aquaponik. Okey, filter aquaponik ni pun dalam kajian lagi. Saya dah gunakan lebih kurang 5 hari 5 hari atau 6 hari dah saya guna ni, dan nampaknya tanaman saya pun dah semakin subur. Saya tanam kangkung untuk filter yang ni, saya tanam kangkung, dan yang sebelah sini saya tanam kangkung dan juga pokok kesum. Okay, kita tengoklah nanti macam mana. Kalau dia kajian ni menjadi, so dia akan membesar dengan elok lah. Dia akan membesar lah, dia akan membiak. Untuk filter aquaponik ni, saya isi dia dengan 2 lapisan juga. Okay, lapisan di atas ni adalah lapisan pasir kasar. Pasir kasar yang saya ambil dekat sungai air terjun. Okey, pasir kasar. Dan lapisan di belah bawah adalah batu sungai yang lebih besar-besar lah, yang kasar lah. Untuk filter aquaponik yang ni pun sama. Di atas adalah pasir kasar yang ambil daripada sungai, yang bawah, yang lapisan sebelah bawah dia adalah batu sungai yang lebih besar-besar lah. Okey, dan seterusnya saya gunakan batang pipe bersaiz 15 mm. Okey, ini 15 mm. Lepas tu ada tank connector 15 mm. Kemudian yang di sini saya gunakan pipe bersaiz 25 mm. Okey, sebelah sini pun saya gunakan 25 mm. Dan untuk outlet ke tangki utama ni sama seperti polytank yang kedua tadi, saya gunakan pipe bersaiz 15 mm. Untuk outlet di belakang tu, untuk buang kotoran najis ikan, saya gunakan 25 mm. Dan ada valve kat situ untuk inilah, kita senang nak buang kotoran. Di bawah tu pun ada valve juga. Okey, kat sini fungsinya adalah untuk aliran air daripada polytank yang kedua, dia mengalir ke polytank yang pertama tadi. Okey,
Lepas dia masuk ke sini, dia akan masuk balik ke tong filter yang pertama. Dan seterusnya begitulah, dia akan ikut tong filter yang kedua. Kemudian dia akan pecah kepada dua saluran, satu ke kanan, satu ke kiri. Ke kanan masuk polytank utama dan satu lagi masuk ke polytank yang kedua. Dan dia akan masuk semula ke polytank yang utama ni. Okey, selain tu saya ada tambahkan ni adalah lampu solar. Lampu solar ni pun saya beli dekat Shopee sama dengan water pump tu juga saya beli kat Shopee. Water pump tu lebih kurang harga RM27 kalau saya RM37. Dan lampu solar ni tak silap saya RM16 harga dia. Beli kat Shopee. Okey, seterusnya adalah inilah, saya ada buat sangka untuk biarkan tumbuhan air. Saya nak sebut lumut, tak tahu lumut jenis apa. Sebab sini ada dua jenis lumut. Satu jenis lumut adalah lumut yang macam ni, yang macam rambut ni. Okey. Satu lagi adalah jenis ni lah yang berdaun ni. Ini pun saya belum sempat kaji lagi apakah nama lumut ni kan. Tak sempat kaji lagi. Saya nantikan update lah untuk video akan datang, apakah nama dan jenis lumut kedua jenis tumbuhan air ni. Ini sangka ni saya gunakan jaring besi, jaring besi warna hijau ni. Ini pun saya beli dekat hardware. Jaring warna hijau ni. Kemudian tepi dia saya tutup dengan tikar getah. Okey, tikar getah ni fungsi dia untuk mengelakkan pellet ikan tadi masuk ke dalam. So kalau kita bagi makan, bagi pellet tu tak akan masuk ke dalam sangkar. Untuk pelampung pula saya gunakan botol minuman 1.5 liter, kiri dan kanan. Okey. So dah jimat kos lah. Okey, sini jimat kos. Banyak sebenarnya saya dah jimatkan kos. Okey, sebab boleh-bolehnya kita kalau nak menternak ikan ni memang nak jimatkan kos lah. Okey, daripada segi elektrik, penggunaan elektrik pun untuk sistem ternakan saya ni hanya menggunakan satu mesin water pump saja. Okey, saya tak gunakan mesin aerator ataupun pump oksigen. Saya tak guna pump oksigen. Saya hanya gunakan water pump. So bagi saya pump oksigen tu penting. Sekiranya ikan banyak, ikan yang kita bela tu banyak, macam kong saya ni, dalam ni cuma ada dalam 50 ekor je, 50 ataupun 50 lebih sikit lah. Saya tak cek balik berapa ekor, sebab semua sekali 80, tapi hari tu dah ada mati 5 ekor disebabkan kekurangan oksigen lah. Masa tu saya tak buat lagi sistem filter aquaponik ni, tak ada lagi. So sistem filter yang pertama tu memang kurang baik lah. So saya dah buat tambah baik dengan buat sistem filter macam ni lah. Okay. So nampaknya ikan-ikan semua cukup oksigen lah. Dengan sistem macam ni ikan semua cukup oksigen. Dan satu lagi ilmu yang saya dapat, apabila ikan cukup oksigen, ikan tu akan berwarna merah terang, seperti yang sahabat-sahabat lihat sekarang. Okay. Untuk ikan yang kurang sihat, ikan dia akan nampak pucat. So dia nampak putih lah, ikan tu berwarna putih dan bukannya warna merah-merah macam ni. Okey, saya rasa setakat ni saja yang dapat saya kongsikan pada video kali ni.
Sekiranya sahabat-sahabat semua ada soalan, cadangan ataupun pendapat, sahabat-sahabat boleh komen di bawah. Dan saya juga harap video ni akan dapat membantulah ataupun memberikan sedikit ilmu dan juga sebagai panduan untuk sahabat-sahabat yang baru nak mula menternak tilapia dalam polytank. Seterusnya saya berharap sahabat-sahabat semua dapat like dan subscribe sebagai tanda sokongan kepada saya lah, supaya sahabat-sahabat semua tak akan ketinggalan apabila saya update untuk video-video akan datang. Akhir kata, saya doakan semoga sahabat-sahabat semua berjaya lah dalam apa saja yang sahabat-sahabat lakukan, khasnya dalam penternakan ikan ni. Kita akan sama-sama share lah untuk kebaikan kita bersama. Okey, itu saja. Terima kasih banyak-banyak sudi menonton. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.